Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana anda mendengarkan kami di iRadio OUM Merantasi Minda anda. Pastinya bersama dengan Fatin pagi ini dalam segmen Fiqh Ibadat, iaitu segmen modul kita, dan tak lengkap kalau segmen ini tidak ditemani oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Ahmad, iaitu Timbalan Dekan daripada Fakulti Sains Kegunaan Open University Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita lagi untuk pagi ini. Ya, Alhamdulillah. Okey Ustaz, mungkin ada yang terlepas untuk mendengarkan segmen kita pada minggu lepas. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit apa yang telah kita perbincangkan pada minggu lepas. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, guru pelatih dan pendengar sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bertemu pada pagi ini dalam ruangan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam perjumpaan yang lepas kita telah membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan solat Jumaat. Antaranya ialah tentang syarat-syaratnya. Kita tahu syarat Jumaat ni, syarat yang wajib Jumaat itulah yang lelaki, yang telah baligh, yang berakal. Maksudnya orang perempuan tak wajib. Tapi kalau orang perempuan nak melakukan juga Jumaat, boleh tak? Boleh. Dia kena buat zuhur tak? Tak bayar. Tak bayar. Dia boleh buatnya. Habislah. Itu di antara syarat-syaratnya. Jadi satu lagi syarat yang penting kali, dia ni bermukim. Bermukim. Kalau dia tak bermukim, maknanya dia sedang musafir, dia tak wajib Jumaat, ya. Itu dia syarat-syaratnya. Dan orang ni pula dia tidak uzur. Kalau hari itu dia uzur ni maknanya uzur yang dibenarkan oleh syarak. Misalnya dia demam, sakit, tak boleh bangkit, sakit kepala, apa-apalah yang dibenarkan oleh syarak. Kalau setakat luka di kuku tu sikit, bukanlah uzur, ya. Jadi kalau dia betul-betul uzur tak boleh Jumaat, maka dia syarat tak dapat syarat, maka dia tak wajib Jumaat. Itu ialah syarat orangnya, kan. Selain daripada tu, syarat nak dirikan tu ada agak mesti didirikan dalam waktu zuhur. Tak boleh buat pagi-pagi, tak boleh, petang tak boleh. Walaupun dalam mazhab lain boleh dilakukan waktu boleh. Pagi dalam mazhab Hanafi boleh buat pagi pun boleh, sampai petang pukul 4-5 boleh lagi, asalkan hari Jumaat. Dalam mazhab Syafi'i ini mesti dalam waktu zuhur. Dalam waktu zuhur. Dan ada khutbah, syaratnya ada khutbah Jumaat juga. Kemudian Jumaat tu didirikan tempat orang duduk, di kampung, di taman sebagainya. Tempat orang berjalan, misalnya duduk atas kapal yang besar, tidak wajib Jumaat sebab dia bukan kampung. Itu di antara yang kita dah bincang pada perjumpaan yang lepas. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kita pada hari ini kita nak berkongsi tentang tajuk apa? Ya, hari ini kita akan kongsi yang lain tentang Jumaat juga, iaitu tentang rukun-rukun solat Jumaat dan juga khutbah Jumaat. Dan kita akan tutupkan dengan hikmah Jumaat. Hikmah Jumaat. Okey Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini untuk memperbincangkan apakah rukun-rukun solat Jumaat. Okey. Dan untuk anda di luar sana, jangan ke mana-mana, terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM. Kita berhibur dulu dengan lagu ini. Masih lagi bertemankan Fatin di sini dalam segmen Fiqh Ibadat yang kudara secara langsung di iRadio OUM bermula jam 10 pagi hingga 11 pagi setiap hari Jumaat. Dan pastinya bertemankan Fatin di konti sekarang ini Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Ahmad, Timbalan Dekan daripada Fakulti Sains Kegunaan Open University Malaysia. Dan tajuk kita hari ini adalah bahagian kedua untuk solat Jumaat. Pada minggu lepas kita dah kongsikan tentang bahagian yang pertama, sekarang bahagian yang kedua. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kita berkenaan dengan rukun solat Jumaat. Silakan Ustaz. Baik, kita dalam Islam ni dia ada satu tradisi, ya. Kalau kita bincang bab apa pun dia ada rukun, dia ada syarat. Sembahyang ada rukun, ada syarat. Haji, umrah ada rukun dan syarat. Apa beza antara rukun dan syarat? Rukun dan syarat. Nampak dua-dua tu macam serupa, kan? Beza dia, rukun ni dia dah termasuk dalam perbuatan yang kita nak lakukan tu. Dia dah termasuk dalam amalan tu dah. Syarat tu sebelum kita melakukan. Syarat tu di luar. Contoh kita rukun solat. Rukun solat baca Fatihah, rukuk, sujud. Tu rukun sebab rukuk tu dah solat dah. Sujud tu dah solat dah, baca Fatihah dah solat dah. Syarat ni di luar. Syarat dia tunggu masuk waktu dulu. pakai waktu aurat. Syarat dia kena ada wuduk di luar.
Itu biasa ada rukun dengan syarat. Sama lah dengan solat Jumaat ni. Rukun tu dah solat tu sendiri. Jadi maknanya solat Jumaat tu berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat sahaja. Jadi walaupun kita sembahyang Jumaat dalam waktu zuhur, tapi kita sembahyang Jumaat ni 2 rakaat sahaja. Itu rukunnya. Yang lain tu syarat lah. Dan juga solat Jumaat tu dia kena ada khutbah, dipanggil khutbah, ataupun dia kata 2 khutbah. Kenapa dikatakan 2 khutbah? Kerana baca khutbah sampai satu had, duduk dulu, doa sikit, bangkit kemudian ada satu doa. Jadi dikatakan 2 khutbah. Jadi dua khutbah tu mesti dimulakan dengan atau rukun khutbah pula, kan? Khutbah tu mesti dimulakan dengan alhamdulillah, kemudian dia puji Nabi, kemudian tu dia kata ittaqullah. Itu di antara rukun-rukun khutbah. Mungkin kita bincang ada rukun khutbah, tak ada kan? Ada rukun khutbah? Ada. Ya. Jadi ada rukun. Nanti kita bincang khutbah insya-Allah. Jadi maknanya solat rukun tu ni kita tahu Jumaat tu solatnya tu rukun. Sembahyang 2 rakaat. Kemudian khutbah pun rukun, sebab kalau tak ada khutbah Jumaat tu tak sah. Macam mana pula ustaz orang yang cakap macam tak apa, kita pergi lambat sikit je, pergi lambat, orang nak sembahyang baru kita pergi kan. Kebanyakannya macam tu ustaz, kalau kita lihat bagi orang yang sembahyang tu dia sah, tapi konsep mendirikan sembahyang tak sempurna. Jadi kalau kita nak dirikan Jumaat, mestilah sembahyang dengan rukun, dengan khutbah, sebab dua-dua tu rukun. Tapi kalau orang yang datang lewat, dia tak dengar khutbah, maka dia tak dapat fadilat tu. Tapi macam mana dengan sembahyang? Sembahyang dah sah. Asalkan dia dapat 1 rakaat pun dah sah dah. Cuma dia tak dapat sempurna Jumaat, sebab Jumaat tu tujuannya Jumaat adakan khutbah. Tujuannya nak bagi penerangan. Tujuannya nak bagi ilmu kepada masyarakat Islam. Mana masyarakat Islam seminggu sekali, jahil macam mana pun, sibuk macam mana pun, dia kena duduk di masjid untuk mendengar khutbah. Sebab tu khutbah tu mesti diisikan dengan betul-betul, untuk pengisiannya mesti betul, berdasarkan kepada masyarakat setempat. Jadi kalau kita baca khutbah di kampung sekian, cerita benda-benda yang tempat lain, jadi dia tak tepat lah, sampailah pada masyarakat. Kata di kampung tu katakanlah ini sekarang musim padi lah kata, di Kedah ke di Pulau Utara musim padi. Musim padi, khutbahnya menceritakan tentang kewajipan mengeluar zakat. Maksudnya tajuk tu dekat dengan masyarakat tu. Ya. Kalau kita musim padi menceritakan tentang tahun melawat Malaysia, orang melawat tak melawat pun macam tu juga. Kan? Cerita melawat Malaysia ni kena bersih, kenapa? Orang melawat ke tak melawat, dia macam tu juga. Jadi yang penting sekarang ni kita kena apa dipanggil? Dia satu yang membina sebab khutbah tu dia merupakan kuliah mingguan untuk laki-laki Islam. Sebab tu laki-laki dia wajib pergi sembahyang, mendengar khutbah, balik itu untuk dia sampaikan kepada anak dan isteri dia. Sebab tu khutbah tu mesti tepat kepada apa dipanggil audien, siapa yang datang. Kalau kampung di bandar ni, cerita pada bandar lah. Banyak bandar cerita pada bandar. Dalam bandar ni apakah masalahnya, apa perkara yang berlaku hari. Cerita kita sebagai orang Islam kena buat begini. Musim ni. Jadi itu namanya khutbah. Boleh juga baca tajuk apa pun, ataupun baca orang dulu baca khutbah satu tu je, Jumaat tu daripada Januari sampai Disember itu yang baca pun. Itu je lah ya. Sebab dia menyampaikan khutbah. Saya pernah dengar zaman dulu khutbah dalam bahasa Arab. Jadi makmum ni semua tak faham. Tidur pula. Imam pun tak faham. Imam pun tak faham, makmum pun tak faham, makmum tidur lah. Yelah, imam pun tak faham apa yang disampaikan. Dia baca khutbah. Dia baca saja khutbah tu. Tapi sejak tahun 50-an, akhir 50-an 60-an tu, khutbah dah ada dalam bahasa Melayu. Jadi orang faham lah. Cuma beberapa masjid di Malaysia ni, masjid yang dipelopori oleh orang yang bermazhab Maliki, maka dia khutbah bahasa Arab. Sebab Nabi berkhutbah dalam bahasa Arab, maka kita kena khutbah dalam bahasa Arab lah. Kalau di Kuala Lumpur ni, masjid
dekat Jokai Road tu, belakang Jokai Road tu. Masjid Bengali nama dia. Ya? Masih dalam bahasa Arab. Perenggan Kaabah Baru tu. Masjid tu dalam bahasa Arab. Sebab masjid tu dia orang Bengali ni, dia bermazhab Maliki. Jadi dia sampaikan khutbah dalam bahasa Arab sebab wajib dalam bahasa Arab. Tapi makmum tak faham. Jadi sebelum khutbah, sebelum masuk waktu Jumaat, dia ada bagi tazkirah. Dia bagi tazkirah dulu tentang isi-isi khutbah tu. Jadi mana sampai dah juga. Nanti khutbah nanti dia baca lah, dia baca bahasa Arab. Dia faham tak tahu lah, tapi maknanya dia khutbah tu tetap dalam bahasa Arab. Itu ikut mazhab Maliki. Mazhab kita Syafi'i tak apa, khutbah tu bahasa yang difahami oleh makmum. Jadi sebab tujuan khutbah tu nak memberi pengajaran kepada makmum. Tapi kalau kita bagi pengajaran makmum tak faham, tak sampai pengajarannya. Sebab tu kita bawakan dalam bahasa Melayu ya. Tempat-tempat lain dalam bahasa masing-masing lah. Itu namanya khutbah. Khutbah tu ada dua. Jadi khutbah yang pertama sampai satu tempat, lepas tu berhenti sekejap, duduk, lepas tu bangkit pula, lagi satu khutbah. Itu namanya dua khutbah. Jadi dua khutbah ni merupakan rukun untuk sahkan Jumaat, untuk mendirikan Jumaat. Cuma bagi orang tu, bagi makmum, tu tak apa. Makmum tu dia dapat dua khutbah ke tak dapat ke, dia tetap sah. Cuma dia tak sempurna lah. Sebab tujuan kita hadir di masjid hari Jumaat untuk mendengar khutbah. Itu dikatakan rukun Jumaat. Rukun Jumaat. Itu dia telah pun Ustaz kongsikan tentang rukun Jumaat. Mudah je Ustaz nak ingat ya? Mudah ya, dua je. Dua je. Okey, dan selepas ini Ustaz kita akan terus pergi kepada rukun khutbah pula. Tadi kita kongsikan sedikit berkenaan khutbah. Lepas ini rukun khutbah pula. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM, merentasi minda anda. iRadio OUM, merentasi minda anda. Terima kasih kerana memilih kami sebagai radio internet pilihan anda, dan pastinya masih kita makan penting sehingga jam 11 pagi nanti dalam segmen Fit Ibadat untuk hari ini 2 Mac 2011 bersama dengan hari Jumaat. Okey, dan tajuk kita pada pagi ini bahagian kedua tentang solat Jumaat, dan jika tadi kita telah pun berkongsi dengan anda tentang rukun solat Jumaat, sekarang ini kita nak kongsikan pula berkenaan dengan rukun khutbah. Jadi kita terus serahkan kepada Ustaz Yusof untuk berkongsi dengan lebih lanjut lagi. Ustaz, berkenaan dengan rukun khutbah, silakan. Tuan-tuan dan puan ya, kita tahu solat Jumaat ni dia beza sikit dari solat yang lain sebab dia ada khutbah. Kalau tidak ada khutbah, Jumaat itu tak sah. Kalau sembahyang Jumaat saja tidak khutbah saja, tidak Jumaat pun tidak ada solat pun tak sah. Dia kena dua-dua tu. Kemudian solat tu ada rukun, khutbahnya pun ada rukun. Tadi dah kita bincang tentang rukun solat. Sekarang rukun khutbah ya. Baik, khutbah ni kita tahu, kita nampak satu pattern aja di mana-mana pun kan. Yang pertama, khutbah ni dia mesti dimulakan dengan alhamdulillah. Jadi dalam ucapan biasa kita sebut alhamdulillah. Kalau kita dengar orang berucap bila pun dia kata lepas bismillah dia kata alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam sebagainya lah. Itu alhamdulillah tu dalam khutbah dia rukun. Tak kata alhamdulillah khutbah tu tak sah. Tapi dalam kitab-kitab tu berbeza-beza lah kan. Panjang-panjang lah biasa. Ada pattern dia masing-masing ikut orang yang baca khutbah tu. Kemudian satu lagi, mesti ada berselawat ke atas Nabi. Biasanya lepas dia baca alhamdulillah, dia akan terus berselawat. Selawat tu mana-mana wajah lah, mana-mana cara. Kurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad, atau paling kurang lah. Tapi dalam khutbah Jumaat tu dia selawat panjang sikit. Allahumma salli ala Muhammad tu panjang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, panjang dia bawa. Mana-mana selawat. Yang paling pendek pun Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu teruslah cerita apa yang nak cerita. Maknanya kalau kita tahu rukun khutbah, tiba-tiba kita dijemput baca khutbah tanpa ada buku teks pun kita boleh. Sebab yang penting kita tahu apa nak sebut, apa rukunnya. Rukunnya kawan-kawan kata alhamdulillahirabbil alamin. Baca orang ceramah kan mula-mula alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dah cukup dah. Jadi ada alhamdulillah, ada selawat. Dua rukun dah selesai. Lepas tu bagi tahulah apa yang nak bagi tahu.
Nak cerita pasal apa? Ikut musim buah ni, jaga kesihatan kah. Sekarang ni banyak berlaku kemalangan, cerita pasal kemalangan, jaga pemandu dengan baik, jangan laju, jangan apa gopoh gepah. Orang Siam kata lok lam. Jadi semua tu nasihat. Khutbah tu nasihat. Kemudian setiap nasihat tu dia mesti disokong dengan satu ayat Quran. Genas Ustaz. Baca satu ayat Quran. Baca satu ayat Quran. Sebab untuk menyokong apa-apa yang dia kata tu, dia baca satu ayat Quran. Ayat mana lah. Yang pentingnya ayat tu ada hubungan dengan apa yang disampaikan. Katalah dia sampaikan ni, katalah musim ni musim kalau belah orang yang ada bendang, musim padi kita kan. Jadi nak bagi tahu kepada orang kampung makmum itu supaya keluarkan zakat, dia baca satu ayat Quran tentang zakat. Dia dipatuhkan zakat. Atau bulan puasa selalu kita dengar macam mana di mana pun masjid mana pun dia akan baca ayat Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Dia ceritalah, nak cerita pada kewajipan puasa kah, nak cerita kelebihan puasa kah, apa saja. Jadi dia akan baca ayat Quran tu tentang puasa. Jadi ayat Quran mesti baca satu ayat Quran mana-mana. Dah tak tahu nak baca apa, baca Fatihah saja pun boleh. Atau baca qul huwallahu saja, huraikan maknanya pun boleh. Yang penting ada ayat Quran. Satu lagi yang paling penting kali, dia kena pesan kepada makmum, kepada orang ramai, kepada sedang jamaah, supaya takutkan Allah. Yang ni ayat Quran dengan pesan kepada takutkan Allah ni, dia mestilah masyarakat. Maksudnya doa? Bukan doa, pesanan tu sikitnya. Ittaqullah. Ittaqullah tu mesti disebut dalam bahasa Arab. Ayat Quran tu terjemah untuk orang bagi faham, tetapi ayat tu mesti dia baca. Itu biasa dia. Dalam ceramah kita tak baca ayat Quran pun tak apa. Terus saja bagi makna. Allah berfirman maksudnya gini tak apa. Tapi dalam khutbah, sama ada khutbah Jumaat, khutbah Hari Raya, jadi ayat Quran tu mesti dibaca. Lepas tu baru bagi maknanya. Demikian juga dengan menyeru, berpesan kepada makmum supaya takutkan Allah. Wahai makmum, takutlah kepada Allah. Tak boleh. Maksudnya mesti dalam bahasa Arab dulu baru terjemah. Ayat tu ya yuhannas ittaqullah. Wahai manusia, takutlah kamu kepada Allah. Terjemahkan. Apa makna takut kepada Allah? Anda huraikan takut tu hurailah. Tapi perkataan ittaqullah mesti sebut. Ayat Quran mesti dibaca, selawat Nabi mesti disebut dalam bahasa Arab. Dan begitu juga puji Tuhan mesti sebut dalam bahasa Arab. Alhamdulillah, selawat, ittaqullah, baca Quran. Semua dalam bahasa Arab. Kemudian penghabis sekali doa kepada orang mukmin, bukan orang jamaah saja, kepada orang mukmin. Doa ni pun ada dua pendapat. Ada katakan dalam bahasa-bahasa yang dipaham pun saja tak apa. Tapi pendapat yang rajahnya, doa tu mesti sebut dalam bahasa Arab dulu. Lepas tu barulah bahasa-bahasa yang orang faham. Jadi sebab apa? Asalnya Nabi membaca khutbah dalam bahasa Arab, jadi kita kena baca dalam bahasa Arab. Tapi oleh kerana orang tak faham bahasa Arab, mesti diberi maknanya. Jadi 5 perkara ni mesti ada. Kalau tak ada 5 perkara ni, maka khutbah tu tak sah. Sebab pernah berlaku di satu tempat, ni imam tu terlupa. Boleh pula Ustaz, boleh lupa pula ya. Terlupa, kadang-kadang terlupa. Kadang dia baca apa nama ni terlepas pandang. Ataupun dia terlalu gairah nak sampaikan mesej khutbah tu. Sampai terlupa nak selawat. Terlupa nak selawat. Wajib tu. Terlupa selawat. Lepas bagi salam baca kedua alhamdulillah ittaqullah, terus kepada isi sampai habis. Jadi lupa selawat. Jadi kalau macam tu macam mana Ustaz? Tak sah khutbah. Tak sah. Tak sah khutbah, tak sah Jumaat. Tapi yang berlaku di satu tempat ni, dia orang yang buat khutbah tu, dia terlupa masukkan selawat dalam khutbah tu. Lupa masukkan selawat dalam khutbah. Terlupa. Dia buat khutbah dah elok, semua isi elok, tapi terlupa masukkan selawat. Walaupun dia terlupa, tapi dia buat selawat di belakang.
Maksudnya still masih dalam khutbah tu, tapi di akhir lah. Tak. Dia lepas khutbah tu dia buat ekstrik sikit. Dia buat sikit selawat ada di belakang. Supaya orang yang baca khutbah ni tengok-tengok tu, oh tak ada selawat, nanti dia akan baca lah selawat tu. Kawan yang baca khutbah ni dia baca dia. Dia baca semua, tidak ada selawat. Habis baca, habis selawat dari belakang. Dia baca selawat dari belakang. Jadi ustaz ada 2-3 orang tu, ustaz dia kata tak sah lah khutbah tu. Jadi keluar ramai-ramai pergi masjid lain. Nanti kan orang kata sesat pula penyampai khutbah ni kan. Sehingga pejabat agama masuk campur lah. Kenapa berlaku demikian? Kerana ada demikian lah. Saya tak mau cerita negeri mana, tapi berlaku sekali lah. Jadi maknanya kalau kita ni, kita pun perlu tahu susunan khutbah tu supaya kita nak tengok sah ke tak khutbah tu. Lebih-lebih macam ustaz-ustaz ni, dia pergi sembahyang di satu tempat, orang kenal dia ustaz, orang akan sembahyang dia di baca khutbah. Sebab tiap hari, tiap minggu imam tu baca khutbah, makmum pun dah jenguk. Ada ustaz datang sembahyang tu, dia kata ustaz khutbah sikit. Masya-Allah, ustaz pun. Ustaz tu kadang dia tak baca buku lah. Dia akan sampaikan apa yang dia ingat. Masa itulah kadang-kadang kita terlupa rukun khutbah tadi. Khutbah semua dah baik, ceritanya baik, orang memfaham, orang bersemangat. Tiba-tiba satu rukun terlupa. Maka tak sah semua sembahyang. Sebab tu khutbah ni, rukun ni kena betul-betul diikuti. Ya. Okey Ustaz, itu dia berkenaan dengan rukun khutbah. Tak bolehlah kita tinggalkan Ustaz ya, ataupun meletakkan di belakang mengikut urutan yang telah ditetapkan. Jadi sampai sini Ustaz, kita mungkin nak kongsikan tentang hikmah Jumaat. Mungkin ramai di luar sana tertanya-tanya apa yang kebaikan ataupun hikmah kita pergi solat Jumaat Ustaz ya. Okey, dan untuk anda di luar sana jangan mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM untuk mengetahui tentang hikmah solat Jumaat ini. Jadi jangan mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM, melintasi minda anda. Boleh kongsikan dengan kita tentang hikmah Jumaat ni. Apakah kebaikan kalau kita pergi solat Jumaat? Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan lebih lanjut lah. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana kita ketahui lah, semua ibadat dalam Islam ada hikmahnya. Ada panggil hikmah. Hikmah tu kebaikan. Sebut sajalah. Sembahyang ke, puasa ke, zakat ke, haji. Mesti ada hikmah. Ada hikmahnya. Sebaliknya. Hikmah tu ada yang berkaitan dengan diri kita, ada berkaitan dengan agama, ada berkaitan dengan masyarakat. Jadi dalam Jumaat ni begitu juga. Kita solat Jumaat ni ada hikmahnya. Yang pertama, hikmah dari segi diri kita telah menunaikan satu perintah Allah Ta'ala. Jadi kita terlepas dari dosa. Kita mendapat pahala. Itu hikmah yang paling penting sekali, sebab kita menunaikan suruhan Tuhan. Bila kita menunaikan suruhan Tuhan, maknanya kita telah pun apa yang dipanggil, telah taat kepada Allah Ta'ala. Tanda taatnya kita pergi apa yang Tuhan suruh. Hari Jumaat ni pergi ke masjid, tinggal kerja-kerja yang lain. Itu yang pertama sekali. Selain daripada itu, bila kita pergi ke sana, ke masjid, kita akan berjumpa orang ramai. Sebab tu dikatakan Jumaat tu diadakan di kampung. Jadi setiap hari orang kampung ni keluar masing-masing bekerja sana sini. Tapi hari Jumaat berkumpul beramai-ramai. Lepas kerja dia balik ke rumah dan dia pergi ke masjid. Berjumpalah di masjid. Masa itulah jumpa kawan yang tak jumpa seminggu, kawan yang tak jumpa 2 minggu, bertanya khabar, siapa sakit, siapa sihat, siapa macam-macam. Saya nak pergi Mekah, saya nak pergi haji, saya ada kenduri, nak buat kenduri. Masa ni lah kita bertanya khabar. Itu ialah satu daripada hikmahnya. Dan semasa itulah kita menjalinkan balik persaudaraan kita. Pakcik duduk di sana, anak saudara duduk belah ni, tapi hari Jumaat jumpa di masjid. Para pakcik, para makcik. Jadi masa itulah kita berjumpa dan menyambung balik persahabatan. Baik, kalau macam di Kuala Lumpur ni macam mana pula? Di Kuala Lumpur ni semua orang luar. Maksudnya yang datang untuk bekerja sini. Bukan orang asal lah sini. Bukan orang asal. Tapi bila kita pergi Jumaat, kita sama-sama belajar dulu. Mungkin terjumpa, dah lama tak jumpa. Tak jumpa lama, tiba-tiba jumpa di masjid hari Jumaat. Oh, kerja di mana? Apa khabar?
mengeratkan balik lah yang mana dah terputus tu. Pergi masjid negara tu kita pergi, mesti akan jumpa seseorang kawan kita yang dah lama kadang-kadang duduk di Kuala Lumpur juga, pejabat dia belah sana aja, tapi tak jumpa jalan lain. Hari Jumaat boleh jumpa di masjid. Kadang-kadang dah jumpa sekali, Jumaat depan kita jumpa ni, kita makan-makan, ada appointment, jadi dia makan sembang-sembang balik. Ini semua tu maknanya dia menjalinkan persahabatan. Jadi dalam kitab umat Islam ni, semua umat Islam ni dia bersahabat, bersaudara. Jadi hari Jumaat tu satu cara hendak mengeratkan persahabatan. Di samping itu, kita juga akan dapat membantu orang lain dengan perasaan kasih sayang. Biasanya hari Jumaat tu orang akan beritahu sipulan-sipulan tu ditimpa malapetaka, kita nak tolong dia. Jadi kita kutip derma dengan segera dapat terus bagi kepada dia. Sebab dengan rasa kasih sayang kita akan tolong dia. Kalau di bandar ni kadang-kadang lalunya untuk Palestin lah, dulu untuk Bosnia, zaman dulu kan. Jadi semua sebut di masjid, semua orang akan keluarkan duit dengan pemurahnya bagi pada orang tu sebab kita nak tolong. Kalau di kampung kita tahu, kawan kita ujung kampung sana rumah terbakar, jadi kita kutip duit di masjid, hari Jumaat kita umumkan. Ataupun sepulan-sepulan tu masuk hospital, dia memerlukan sekian banyak duit nak buat pembedahan gini. Kita di masjid lah kita kumpulkan, sebut nama semua orang kenal, kawan kita, kita tolong sikit. Minggu tak cukup, minggu depan kita lagi, kita ada sekian banyak, keperluan banyak ni tak cukup, bagi lagi. Jadi itu di antara kelebihan-kelebihan berjumpa dalam masjid. Jumpa tempat lain tak akan timbul, tak akan bincang mana-mana dulu. Di masjid sajalah. Sebab itu pergi ke masjid hari Jumaat tu sangat penting. Yang ketiga, empat seterusnya lah. Dia menimbulkan satu kegerunan bagi orang lain. Kita tak pernah tengok dalam dunia ni satu hari itu ramai manusia berkumpul satu tempat. Kita pergilah negeri mana pun tak ada, walaupun di tempat-tempat lain ada gereja dan sebagainya, tak ada macam tu. Dia bagi orang Islam ni dia mingguan, setiap minggu waktu yang sama, tinggal kerja, tinggal semua, tinggal jual beli, pergi ke tempat tu. Jadi orang tengok, orang Islam ni cukup bersatu, orang Islam ni taat kepada Tuhan dia. Tuhan dia kata sembahyang ke Jumaat, semuanya pergi, walaupun tinggal seorang dua orang, tak kira lah dia ramai, nampak ramai. Seorang dua orang tu bila-bila apa ada tak mana, dia ni orang kecuali ni payah cerita lah. Jadi satu melahirkan rasa gerun lah, orang bukan Islam tengok orang Islam ni dia tersusun. Bahkan kalau dia pergi tengok orang sembahyang, lagi dia heran, tersusun. Saya pernah tengok lah di sebuah masjid di Los Angeles, dia panggil Islamic Center Los Angeles. Tiap-tiap hari Jumaat ada orang bukan Islam dalam masjid tu. Dia sama-sama untuk dengar. Dia dengar ya. Di belakang tu dia ada satu bangku panjang tu, 4-5 orang akan ada lah. Kadang-kadang dengan slot pendeknya apa semua. Dia nak dengar je, nak tengok je. Dia dengar orang baca khutbah, dia tengok cara orang Islam sembahyang tersusun, lepas sembahyang semua ambil jabat tangan, kadang berpeluk-peluk. Dia heran. Lepas tu dalam 4-5 minggu lepas tu tengok dia masuk Islam. Masuk Islam. Maksudnya dia daripada dia punya pandangan melihat umat Islam bersatu ni, maka tergerak hati dia untuk masuk Islam. Kemudian dia tengok apa orang Islam buat hari Jumaat. Dia orang putih ni dia nak ambil tahu. Dia masuk, dia tengok, dia perhati orang bagi khutbah, dia dengar khutbah ni tak suruh kacau orang, khutbah ni semua mengajak buat pada baik, benda-benda yang baik. Dia tengok orang sembahyang tersusun, imam bongkok semua bongkok, imam dia semua ikut taat semua. Lepas tu doa lagi lepas tu. Dia tengok minggu depan dia pergi live pula khutbahnya, minggu depan live pula. Lepas tu dia jumpa imam. Apa dia Islam ni, apa dia. Lepas tu 4-5 minggu kita tengok imam di secara depan tu. Hari ni kita ada saudara baru. Semua orang pergi jabat tangan dengan dia. Itu namanya kita memberi ilmu kepada orang lain lah. Tapi di Malaysia ni jarang-jarang lah orang Islam pergi masjid, pergi dekat orang halau. Orang tak tahu, silai sikit lah. Kemudian satu lagi melahirkan rasa sabar. Nak pergi masjid, nak duduk bersila 1 jam, setengah jam tu memerlukan kesabaran yang tinggi. Yang pertama, kalau dia tengok TV dia tak mengantuk. Duduk dalam masjid dia mengantuk, sabar. Kemudian bersila lama-lama habis letih, sakit lutut, sakit betis merata. Itu yang kadang-kadang kita tengok ada pula yang melelapkan mata. Memang lelap pun hari Jumaat ni. Jadi ini menunjukkan ketahanan. Kadang-kadang kalau di kampung-kampung masjid tu jauh,
jalan kaki pergi, naik basikal pergi, sebab banyak sekarang naik motor lah. Tapi orang tua-tua masih jalan kaki. Kemudian yang paling penting sekali jemaah ni nak dengan nasihat, nak dengan khutbah. Jadi khutbah tu ada hari Jumaat sajalah. Ini yang dikatakan mingguan, kuliah mingguan. Orang lain ada kuliah harian, ada kuliah setiap minggu, setiap petang, setiap waktu. Ini mingguan. Seminggu sekali wajib atas orang lelaki mendengar kuliah mingguan ni, iaitu di masjid pada Jumaat. Jadi setiap minggu kita akan dengar nasihat. Minggu ni tajuk ni, minggu ni tajuk ni, tajuk yang berbeza-beza. Jadi semua ni memberi kemanfaatan kepada orang yang beriman. Ini yang dikatakan hikmahnya. Hikmah kita soal Jumaat kena mendengar khutbah. Apa hikmah khutbahnya? Ini kita dapat mengambil nasihat, mendengar nasihat, memupukkan kasih sayang, saudara mara dan banyak lagi lah. Itulah di antara hikmah yang dapat dibincang pada pagi ni. Okey, diharapkan anda mendapat manfaat daripada segmen kita pada pagi ni Ustaz. Memang bertepatan dengan solat Jumaat dan juga hari Jumaat. Dan insya-Allah Ustaz kita jumpa lagi pada minggu yang seterusnya, insya-Allah, dengan topik yang lain pula, insya-Allah. Okey, dan untuk anda di luar sana jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami sehingga jam 5 petang nanti, kerana banyak segmen yang menarik menanti anda selepas ini. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu yang seterusnya. Assalamualaikum.